Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya, main. Cepat, di sini. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Allahumma alimhu hikmah ya Allah. Allahumma ja'al Imran ya Allah minal ulama, minal umara, min hufazil Quran, min ibadika salihin, min husnul khaliqin ya Allah, min husnul akhlaq ya Allah. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubi, Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubi Tunku Imran birahmatika ya rahimin ya rahim ya wadud ya rahim ya wadud ya Allah. Allahumma hafazna bima hafazta ibadaka salih. Okey. Mana Safwan? Kat bawah dah Atika. Pergi dulu. Tak, Atika ada, Rehana ada, Safwan je. Okey. Miau. Mama sini Mama. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Selamat hari Selasa. Hari Selasa? Tak, hari ni hari Rabu dah. Sama hari Rabu, Masya Allah. Semua sedang buat apa tu, sahabat-sahabat? Semua sedang buat apa? Sekejap. Iman, kalau ambil. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina. Tak apalah Iman. Masya Allah, muslimin-muslimat mati Allah sekalian. Anda sedang buat apa? Oh, tengok Ustazah. Okey, sedang berzikir tengok muka Ustazah. Sini Momo. Okey Momo. Macam mana Momo? Okey, Momo masuk kejap live ya. Okey. Ya. Okey, ini bapa yang tapi dia sangat manja. Okey. Momo tengok sini jap. Okey. Momo, cool. Okey, ramai yang sedang tengok Momo. Jadi Momo ni kejap. Okey. Yelah. Okey. Okey dah. Okey Momo boleh pergi. Okey. Baik. Ini bapa kepada semua anak-anak kucing yang ada kat rumah ni. Okey, boleh. Wow, ini sebenarnya agak banyak kan? Ini agak banyak. Susah nak habiskan. Ya. Okey, kenapa muka gini ni? Dah makan belum? Bismillahirrahmanirrahim. Safwan tidur balik? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fi din wa alimhu ta'wil. Allahumma alimhu hikmah. Ini doa apa? Doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Safwan tengok Umi. Allahumma faqihu fi din wa alimhu ta'wil. Allahumma alimhu hikmah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kefaqihan dalam agama dan berikanlah kebijaksanaan. Ya Allah, berikanlah kefahaman dalam ilmu ta'wil Al-Quran. Allah, kemudian antara doa yang kita boleh baca untuk anak-anak supaya anak dalam hati anak itu ada sayang pada kita ya. Kita zikir dulu ya Rahim ya Wadud. Okey, tengok Okey, senyum. Okey. Ya Rahim ya Wadud. Kan ya Rahim ya Wadud. Itu nama Allah, maksudnya Allah yang Maha Penyayang. Ya Wadud, Allah yang Maha Cinta. Jadi kita sebut ya Rahim ya Wadud. Bolehlah pegang dada anak kita ya. Lepas tu, okey tak ni? Sisa tak ni? Ya Rahim ya Wadud. Lepas tu kita baca doa Allahumma ja'alni. Ya Allah, jadikanlah diriku mahbubun fi qulubi Safwan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah diriku mahbubun, dicintai, fi qulubi, di dalam hati, Safwan bi rahmatika ya dengan rahmatmu, wahai Allah yang Maha Penyayang. Jadi
Sedih ke? Okey, tu Safa memang kalau baca doa apa dia cepat sedih. Okey. Dan saya biasa doa Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami. Kami tu saya tu niatkan untuk suami lah, supaya di dalam hati anak ini ada rasa cinta kepada kita. Masya Allah. Berkenaan dalam hatinya ada cinta kepada Rasulullah, ada cinta kepada Allah, tu samalah kita doakan. Kan Allahumma ja'al Rasulillah mahbubun fi qulubi Safwan. Jadikanlah Rasulullah itu dicintai di dalam hati Safwan. Masya Allah. Okey. Okey Safwan. Okey, dengar Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah. Okey. Alhamdulillah, muslimin-muslimat. Kalau tak ingat dalam bahasa Arab, boleh baca doa tu dalam bahasa Melayu. Kita boleh pegang dada. Tak pegang dada pun, kalau anak kita dah besar, ada orang pun tak nak dipegang, ataupun anak tu dah kahwin, kita boleh baca doa, ya Allah jadikanlah diriku dicintai, disayangi oleh anakku, nama sekian-sekian, kemudian nama sekian, birahmatika ya arhamar rahimin. Faham maksud saya? Nantilah kalau tu kita tulis, ada whiteboard tu kita tulis. Kita tulis dalam bahasa Arab dan kita tulis dalam bahasa Melayu. Maksudnya Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah diriku mahbubun, dicintai, disayangi, fi qulubi, pada hati. Contoh saya sebut zauji, pada hati suamiku. Saya sebut zauji je lah, pada hati suamiku. Birahmatika ya arhamar rahimi, dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Masya Allah. Sebelum tu kita mula dulu dengan kalimah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Kalau panjang sangat, Bismillah. Lepas tu terus selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kita baca Ya Rahim Ya Wadud. Ya Rahim Ya Wadud. Masya Allah. Oh, ina tudung. Ada yang tanya Ustaz saya, ina tudung. Ina ni memang melalui galeri Ustazah Asma. Kalau tuan-puan tengok saya hari ni, daripada apa panggil, handsock, baju, tudung, scarf, inner, semua daripada galeri Ustazah Asma. Semua daripada galeri Ustazah Asma. Ini EH ya, Asma Harun. Ya, ada orang yang tak tahu, ada orang yang dah tahu. Tapi saya jarang, bukan saya jarang, saya bukanlah selalu buat promosi. Jadi mungkin ada orang tak tahu galeri. Apa itu galeri? Ustazah ada galeri. Maksud galeri butik. Masya Allah. Dan bukan pilihan tu sangat banyak, kepelbagaian mengikut umur, dan ada yang mengikut peredaran semasa fashion tapi mengikut syariat. Anda boleh pergi macam-macam, saya beli murah, terima kasih. Dalam kotak kuning ada ke? Saya tak pasti. Subhanallah, muslimin muslimat. Encik, al-maksurat yang putih tu belum ada. Okey, tak apa. Ataupun kalau ada tim yang boleh hantar, sebab saya rasa sempat je kalau tim hantar. Saya rasa sempatlah tim hantar satu, kita boleh terus nanti kita baca. Sebab kita baca maksurat tu di hujung. Dia tak perlu datang sekarang, maksudnya dekat pukul 8 tu dia datang. Masya Allah. Ya, boleh. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya doakan semua dalam keadaan baik, sihat walafiat, bersemangat, kuat, tenang, subhanallah, dan bersedia untuk menghadapi nikmat, rahmat dan juga apa juga ujian Allah, insya-Allah. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, live on air, macam-macam ya gift diberikan. Jadi sekarang kita nak mulakan majlis zikir. Dah 7 suku dah. Ada yang anak-anak masih dalam kereta, jadi sedang elok sahaja mereka sama-sama berzikir. Mula Al-Fatihah, 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Baik.
Saya lupa, saya dah bagi salam belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mula ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا wahai Tuhan kami atina min ladunka rahmah, kurniakanlah kepada kami ya Allah min ladunka, daripada sisimu ya Allah, rahmatmu. Wahayyi lana min amrina, sempurnakanlah bagi kami dalam semua urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas. Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, satu doa. Siapa yang sedang hantar anak sekolah tu, kita boleh baca doa ni. Allahumma hafazna bima hafazta ibadaka salihin. Ya Allah, peliharalah kami, jagalah kami, lindungilah kami. Kami itu teruskan niat kita, teruskan niat untuk kita, teruskan niat untuk anak. Masya Allah. Maksudnya adalah Allahumma hafazna bima hafazta ibadika salihin. Ya Allah, peliharalah kami sebagaimana Engkau memelihara hamba-Mu yang saleh. Masya Allah. Subhanallah, muslimin muslimat, boleh jadi kita boleh pelihara. Encik, minta maaf encik. Boleh jadi kita boleh pelihara anak kita daripada sesuatu yang kita boleh lihat. Kan? Kita pesan apa? Lintas jalan elok-elok, jangan berlari, itu dalam kadar kemampuan kita. Saat anak di sekolah, anak bukan depan mata. Bahkan bukan depan mata cikgu. Mereka banyak bawa diri sendiri. Betul tak? Cikgu nampak mereka dalam kelas. Cikgu tak ikut dan tak wasi mereka sepanjang mereka berjalan dan sebagainya. Daripada pagi sampai ke petang. Namun kita serahkan dalam jagaan Allah ya Hafiz yang maha menjaga. Subhanallah, kalau tak ingat dalam bahasa Arab, doa saja dah bahasa Melayu. Ya Allah, peliharalah kami, seluruh keluarga kami, sebagaimana Engkau memelihara hamba-Mu yang saleh. Subhanallah, muslimin muslimat. Saya suka doa ni kerana pertama, kita bukan orang yang saleh. Kan? Kita takkan nak ngaku kita orang saleh, orang yang baik. Subhanallah, orang yang saleh ini orang yang Allah pelihara mereka daripada keburukan dunia dan keburukan akhirat. Orang yang saleh ini adalah anugerah.
pilihan Allah. Bukan bermaksud kita ini tidak terpilih untuk jadi orang soleh, so kita tak jadi orang soleh. Bukan begitu. Allah memilihnya menjadi orang yang soleh hasil daripada istiqamah dia, hasil daripada kesungguhannya, hasil daripada usaha kerasnya, beramal solehnya, buat ibadahnya sekian, sehinggalah dia menjadi orang yang soleh. Usaha keras dia, usaha sungguh-sungguh dia untuk selamatkan diri daripada melakukan maksiat, untuk istiqamah dengan amal-amal soleh, akhirnya dia jadi hamba Allah yang soleh. Dicatat baginya di sisi Allah dia adalah orang yang soleh. Susah ni, tapi kita minta dengan Allah, ya Allah, peliharalah diriku, keluargaku, ya Allah, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Kita walaupun belum soleh, tapi kita nak dapat jagaan sebagaimana orang soleh dijaga Allah, dengan malaikat bersama dengan mereka. Faham ya sahabat-sahabat? Boleh dapat sesuatu, betul. Ada yang Liora MLC sebut, nak istiqamah sangat susah, nak jadi orang soleh sangat susah, nak selalu selamat daripada selalu tak buat maksiat sangat susah. Tapi ada orang soleh yang boleh buat. Jadi kita minta dengan Allah, ya Allah, pelihara diriku, Allahumma hafazna, pelihara kami ya Allah, bima hafazta, sebagaimana pemeliharaanmu ibadikas salihin, kepada hamba-hambamu yang saleh. Dapat sesuatu? Ada yang bagi salam, Assalamualaikum, selamat pagi guys. Yes, that's true. Selamat pagi guys, selamat pagi. Pagi Rabu kalau di Seremban ni hujan lebat non-stop, dan kita mula bimbang dan kita perlu bersedia. Sebab apa kemungkinan boleh berlaku? Kan sebagaimana jangkaan, banjir. Lepas tu pilihan raya pula, banjir pilihan raya. Berapa minggu lagi nak pilihan raya ni? Penamaan calon dah ke Ustaz? Oh, penamaan calon 5 hari bulan. Oh, penamaan calon 5 hari bulan. Belum lagi. Oh, 3 hari lagi. Masya Allah. Tapi semalam tengok dah ada yang keluarkan macam isytihar. Oh, ada yang isytihar awal. Oh, rasminya 5 hari bulan. Encik ada masuk bertanding ke? Parti apa encik? Oh, parti calon jadi suami. Encik suami kata jadi parti calon suami soleh. InsyaAllah saya harap encik menang ya. Calon suami soleh, insyaAllah. Kalaupun kita tak mampu jadi orang yang soleh, oh ada yang parti Tupperware. Masya Allah. Okay. Macam parti ya. Masya Allah. Parti Tupperware ada. Parti apa lagi? Di Zandra ada. Parti di Zandra. Kita jadi parti mak-mak lah ya. Kat dapur ya. Masya Allah. Masa hari mengundi, keluar mengundi. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Mudah-mudahan dapat sesuatu. Doa tadi tu, ada 2 doa yang mahal. Semua doa mahal. Tapi doa yang saya dapat pada guru tu, so saya nantilah kita tulis. Kita tulis di whiteboard. Tapi whiteboard saya tu kan ada lukisan kucing yang sangat comel. Saya tak tahu siapa lukis, mungkin anak saya. Comel kan encik kan? Boleh lah. Siapa yang lukis lah? Hana. Takkan Hana comel macam tu? Serius Hana lukis? Tuan-puan nak tengok tak? Ada satu lukisan kucing. Nanti saya pusingkan sekejap. Tuan-puan boleh tengok. Pada whiteboard tu. Sebab nanti saya akan guna whiteboard tu. Tu dia. Nampak tak? Hana tu memanglah suka lukis. Ini studio kat rumah ya. Okey. Okey lah tu. Kalau 5 tahun boleh lukis macam tu, okey lah saya rasa. Comel tak? Okey, saya harap muka kucing ini boleh. Tapi mata dia saya tak tahu kenapa mata dia ke atas macam dia. Tak apalah kan. Masya Allah. Gambar kucing tu harap-harap dapat menceriakan tuan-puan sekalian. Boleh nampak muka kucing, Masya Allah. Comel kan? Baik. Nanti saya akan sebab bukan apa saya tunjuk kejap lagi, encik suami akan pusing balik, akan padamkan. Sebab saya akan tuliskan 2 doa tadi. 2 doa yang sangat kita perlukan. Satu doa bagaimana supaya anak kita sayang pada kita, ataupun suami kita sayang pada kita. Kita boleh baca doa tu, ya Allah jadikanlah diriku disayangi, jadikanlah diriku disayangi. Di dalam hati sebut nama suami,
birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih maha penyayang. Saya akan tulis dalam bahasa Arab dan saya akan tuliskan dalam bahasa Melayu. Lepas tu doa yang kedua, bagaimana kita nak dapat penjagaan Allah, diri kita dan seluruh keluarga kita dijaga sebagaimana Allah menjaga hamba-Nya yang soleh. Nak tak doa ni tuan-puan sekalian? Nak tak? Tunggu sampai akhir, saya akan baru pergi ke whiteboard. Nak tulis tadi kan? Tak apa, nanti saya tuliskan. Takut salah kan? Kalau tuan-puan tulis berdasarkan apa yang didengar, takut salah. Salah pun yang penting kita faham maksudnya. Yang penting kita boleh ingat dalam bahasa Melayu pun jadi. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ada yang kata kucing tu macam berfikir. Betul lah, mata ke atas macam berfikir. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nampak sepah-sepah tu kan? Bukan sepah apa. Dia cuma ada kerusi. Lepas tu saya lupa nak tunjuk cik suami ada je kat sebelah tu. Okey, nanti cik suami masuk. Kita akan baca 10 ayat yang akhir surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. InsyaAllah, Alhamdulillah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Kita selesai membacakan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir suratul Kahfi, yang mana fadilatnya adalah sebagaimana hadis Nabi, akan selamat, akan dilindungi daripada fitnatul Dajjal. InsyaAllah, jika Allah melindungi kita daripada fitnatul Dajjal, kita juga akan dilindungi oleh Allah daripada segala fitnah akhir zaman. Dajjal itu sebesar-besar fitnah. Jadi jika sebesar-besar fitnah Allah lindungi, maka fitnah-fitnah kecil selain daripada Dajjal juga Allah akan lindungi kita. Masya Allah. Kita tidak boleh lari daripada fitnah akhir zaman. Apa maksud fitnah? Bukanlah tuduhan palsu. Maksud fitnah, kalau berdasarkan menurut Al-Quran dan juga hadis Nabi, ia umum lagi, dia luas lagi, muslimin muslimat. Fitnah itu adalah ujian, cabaran, kebingungan akhir zaman, kan, kekeliruan akhir zaman, sehingga kan kita tidak boleh membezakan mana yang benar, mana yang dusta, mana yang betul, mana yang salah, mana yang putih, mana yang hitam. Sebab kadang tu antara putih dan hitam ada warna kelabu, dan ramai manusia yang berada pada warna ini. Jadi subhanallah, dengan beramal 10 ayat awal dan akhir setiap hari kita baca sekurang-kurangnya 1 kali, Masya Allah, Allah melindungi kita daripada segala fitnah akhir zaman, dan paling utama fitnah tu Dajjal.
Masya Allah. Mudah-mudahan kalaupun kita lari jauh daripada Allah, akhirnya kita akan ditarik semula. Walaupun kita lupa dan lalai, Allah akan ingatkan kita semula. Walaupun Masya Allah kita dah mula berjarak, maka Allah akan dekatkan semula. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, muslimin muslimat, Masya Allah. Saya tadi tu teringat, malam tadi Encik saya dengar kan, Encik suami ni dia akan duduk dekat pejabat ni, ada waktunya lepas isyak kan, sebelum tidur macam tu lah. Dia buat kerja-kerja begitu begini. Tebalnya Encik tengah cek apa tu ya Encik? Encik, tebal tu apa tu? Getah biasa. Malam tadi kan saya dengar Hana tanya Encik soalan. Soalan apa? Encik ingat tak? Dia tanya soalan, saya dengar lah. Abi nak cari lagu ke? Dia tanya soalan, Abi nak menyanyi lagi ke ataupun Abi nak cari lagu? Abi nak menyanyi lagi. Sebenarnya sebab malam sebelumnya saya dengar Encik duk menyanyi. Ingat tak malam semalam? Malam kemarin berialah Encik suami dia duduk nyanyi. Dia mungkin buat latihan, bersedia sekiranya saya jemput lagi beliau untuk menyanyikan lagu. Encik bersedia kejap lagi? Okey. Lepas tu malam tadi, lepas tu yang menjadi saksi masa tu saya tak tengok pun Encik suami. Saya dengar je dia sedang melolong kan, melaung tu sorang-sorang. Tapi anak dia berdua ada, Raihanah Fatimah ada dalam ni. Mereka lah jadi saksi dan mereka lah yang selalu memuja Abi dia. Sebab Fatimah dengan Hana, dia tak tahu pasal pitching lari semua, dia tak tahu. Jadi malam tadi saya lucu dengar Encik suami, siapa tu, si dua orang tu duduk lagi tema ayah dia, itu peminat fanatik ayah dia lah. Tanya soalan, Abi nak nyanyi lagi ke malam ni? Sama ada dia nantikan ataupun dia bimbang kalau Abi dia nyanyi lagi. Tu antara dua. Jadi Masya Allah, tuan-puan sekalian, begitu kan, kadang-kadang tu benda-benda kecil je kita dengan anak-anak ni, benda-benda kecil saja, tapi ia adalah satu memori. Anak tu ingat tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Kalau boleh kita sebagai ibu dan ayah kan, kita sebagai ibu dan ayah, kalau anak kita nak bercakap, kita kena tolak tepi urusan kita sekejap. Terutamanya kalau kita sedang pegang telefon. Letak telefon tu, letak. Saya tengok contohnya anak saya, anak kami Fatimah. Fatimah tu baru 3 tahun lebih. Maksudnya bukanlah dewasa ya. Tapi bila dia nak bercakap dengan saya, dia macam nak borak. Budak-budak kan nak bercerita. Lepas tu dia nampak saya pegang phone. Apa yang dia buat, dia akan ambil phone saya tu, dia akan sorok. Dia akan letak bawah kerusi ke, dia akan sorok. Maksudnya tak cukup kalau saya pegang phone tapi saya bercakap dengan dia. Maksudnya saya dah tak tengok phone tapi saya pegang. Lepas tu saya tengok, ya Fatimah, oh okey, layan dia kejap kan. Dia tak puas hati, dia ambil phone dengan tangan saya, dia letak bawah tu, dia pergi letak tempat saya tak nampak. Nak kata anak 3 tahun lebih macam tu pun, dia boleh rasa telefon itu telah mengganggu komunikasi dia dengan saya. Ya, dan mungkin dia boleh rasa bahawasanya walaupun saya tak tengok phone tapi tangan saya pegang phone, saya belum beri fokus dia sebenar-benarnya. Betul atau tidak? Masya Allah. Allahu Akbar. Banyak perkara kalau kita beri perhatian, kalau kita tengok betul-betul, kita akan dapati anak kita ini dia ingat banyak perkara kalau kita boleh borak. Contohnya Fatimah lagi, saya terkejut. Fatimah tu kan 3 tahun lebih, dia baru masuk 3 tahun bulan 8 hari tu, bukan baru sangat lah. Dia tunjuk saya 2 gambar. Satu gambar di Jenderami, ada satu gambar di Jenderami. Jenderami hari tu dia bagi satu ni, dia macam penanda buku tapi gambar Jenderami. Ada satu lagi penanda buku gambar Madinah, Masjid Nabawi. Penanda buku ya, Masjid Nabawi. Lepas tu, subhanallah, dia pun tunjuk saya 2 gambar ni. Lepas tu dia cakap apa? Jenderami tu kan masjid di Jenderami, saya bawa anak, dia cam masjid tu. Lepas tu Fatimah cakap, ini 3 tahun lebih ni, Fatimah cakap tadi, Umi bawa Hana Fatimah, Umi bawa Hana Fatimah ke sini. Umi bawa Hana Fatimah sini. Maksudnya bawa ke masjid di Jenderami tu.
Lepas tu dia tunjuk gambar Madinah. Umi tak bawa Hana Fatimah ke Mekah. Umi tak bawa Hana Fatimah ke Mekah. Saya ingat masa kami bawa bulan 3 hari tu kan, kami buat 5 orang anak yang besar. Fatimah, Atika, Luqman, Imran, Sofwan, Atika, Luqman, Imran, Sofwan, Luqman. Okey. Tapi kami tak bawa 2 orang anak yang kecil ni, Fatimah, Raihana, sebab kami pun bawa jemaah, takut kami tak dapat nak ni. Tapi rupanya dia ingat sampai hari ni. Dia tunjuk gambar Madinah, dia kata Umi tak bawa Hana Fatimah ke Mekah. Kenapa Umi tak bawa Hana Fatimah sini? Ya Allah, dia tanya malam tadi sebelum tidur, dia tengok 2 gambar tu. Umi bawa Hana Fatimah sini, Umi tak bawa Hana Fatimah sini. Lepas tu dia tanya, kenapa Umi? 3 tahun kita pun nak jawab macam ni. Dan saya rasa walaupun anak kita kecil lagi, kita kena bagi penjelasan. Kita tak boleh jawab, tak apa, nanti Umi bawa Fatimah, nanti Umi bawa ya. Saya rasa macam saya cuba beri jawapan sama ada dia faham atau tidak, tetapi jangan pandang rendah kepada kefahaman anak kita. Saya pun jelaskan, saya kata Umi Abi tak boleh bawa Hana Fatimah hari tu sebab Umi Abi kena buat banyak kerja. Nanti Umi Abi bawa. Dia pun, oh Umi Abi kerja kat Mekah, kat Madinah. Ya, Umi Abi sambil kerja bawa jemaah. Walaupun mungkin perkataan tu dia tak faham jemaah tu apa semua, satu hari dia akan faham. Dan mungkin perkataan itu akan masuk dalam fikiran dia. Faham kan maksud saya? Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Jadi, kita memang kena berhati-hati menjaga kelakuan kita dan perkataan kita. Sebab anak-anak kecil ni macam sponge, kan, kita tahu kan. Dia menyerap. Ada perkataan dikeluarkan hari ni yang dia telah dengar sebulan yang lepas. Ada perbuatan yang dibuat hari ni dia telah lihat 2 bulan yang lepas, perbuatan yang sama. Allahu Akbar. Kalau Hana tu 5 tahun tu, dia selalu sebut pada saya apa yang saya marah. Umi ingat tak, Umi ada marah Hana hari tu. Cerita marah tu cerita tahun lepas kot, cerita yang lama. Umi marah macam mana? Umi cakap macam ni ah, Umi sebut macam ni ah. Fatimah, itu kan dah lama. Kenapa Umi marah? Kan masa tu Hana buat macam ni. Yelah, tapi Umi tak boleh marah macam tu. Maksudnya masa dia kena marah tu, dia tak puas hati cara kita marah. Dia simpan. Lepas tu dia sebut. Masya Allah, dia sebut depan kita. Apa yang perlu kita buat? Saya kata, Umi minta maaf ya Hana. Tapi kesalahan Umi minta maaf sebab Umi marah macam tu. Tapi Hana pun ada buat salah. Hana kena minta maaf dengan Umi sekarang. Okey, sekarang kita dah maaf-maafkan. Hana jangan sebut lagi. Boleh tak Hana jangan sebut? Okey Umi, Hana tak sebut lagi dah. Lama dia sebut lagi. Bayangkan ya tuan-puan sekalian, itu anak yang ada two-way communication. Bayangkan ramai mana anak yang tidak boleh bercakap pada ibu ayahnya. Apa yang terkandung dalam isi hatinya. Lalu dia pendam, bimbang jadi dendam. Bila dewasa baru lepas. Dan bila dewasa dilepaskan bukan dengan cara kata-kata. Sebab ibu ayah pun dah tua. Apa yang berlaku? Dia tunjuk dalam perbuatan. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Saya buat pemerhatian ni kepada anak. Dan kami juga cuba untuk supaya anak yang dewasa boleh meluah perasaan. Sebab itu kadang-kadang kita perlu ada ruang bercakap. Dan kita perlu beri peluang pada anak yang dewasa untuk cakap. Apa yang Tika nak cakap pada Umi? InsyaAllah Umi akan bersedia untuk terima. Apa yang Luqman nak cakap? Apa yang Sarah nak cakap? Anak yang besar lagi susah nak cakap. Betul atau tidak? Lagi susah nak meluahkan apa yang terpendam. Tapi mereka semakin besar, mereka semakin ada banyak perasaan. Subhanallah. Ini bukan bab membesarkan anak ya. Akhir zaman, daripada anak kita menjadikan kawan-kawan adalah insan nombor 1 yang terpenting dalam hidup, ataupun kawan media sosial yang terpenting, kita tetap perlu berusaha menempatkan diri kita menjadi orang yang paling penting dalam kalangan anak-anak kita. Kita jadi orang yang paling penting. Orang yang tempat mereka bertanya, tempat mereka meluah, tempat untuk mereka share momen mereka. Umi, nak cerita ni, Umi, ni.
Jangan sampai kita asyik kata jap. Anak kita excited daripada sekolah, dia nak cerita something. Kita pula tengah sibuk, ada urusan sekejap ni, sibuk sangat ni kononnya. Bukan konon, betul-betul sibuk lah. Okey, kita pun kata jap. Okey, nanti Umi dengar. Jap. Kadang kita lupa, kita kata jap tu sampai malam. Hari kedua berlaku lagi, hari ketiga berlaku lagi. Lama-lama anak, mindset dia tak nak cerita apa-apa dah. Dia dah kecewa, tapi dia tak cakap. Dia takkan cakap, Umi, Imran dah kecewa, dah 2 hari berturut-turut, Imran nak cerita, tak. Dia akan jadi dalam pendam. Lama-lama balik, Assalamualaikum Umi, macam tu ya. Umi dah tak ada dah kegairahan ataupun keinginan dia untuk bercerita. Dah tak ada. Kita rasa anak kita tu biasa. Kita nampak dia biasa, okey Imran, contohnya Imran, okey Imran, dah balik ya. Tapi kita lupa, sebenarnya telah mati perasaannya untuk bercerita kepada kita. Telah mati. Sebab itu, untuk mulakan kembali belum terlambat. Kita boleh mula petang ni. Anak kita balik, macam ni Imran hari ni, apa cerita? Ceritalah satu. Kadang saya wajibkan anak saya, setiap orang mesti bercerita. Lepas tu ada seorang tak ada cerita apa-apa, wajib cerita. Semua orang nak dengar, ceritalah. Satu cerita je apa berlaku hari ni. Lepas tu Sofwan cerita. Ni dalam hari tu dalam kereta Encik. Sofwan cerita. Hari ni Sofwan belanja orang makan. Sofwan belanja kawan-kawan makan. Oh, Sofwan belanja kawan-kawan makan. Sofwan belanja berapa ringgit? RM3. Banyaknya Sofwan belanja RM3. Abi yang bagi. Betul lah. Abi ada bagi hari tu. So belanjakan kawan subhanallah. Jadi dia pun sebutlah berapa Abi bagi kat dia dan berapa Abi bagi untuk belanja kawan-kawan. Ya, kadang-kadang encik suami ni dia bagi duit belanja sebab ada kawan-kawan yang susah dalam kelas. So duit belanja untuk anak tu satu jumlah dan beri pula duit belanja khas itu untuk belanja mana-mana kawan-kawan yang nampak tak makan, tak pergi kantin, belanja. Jadi kalau ada lebihan rezeki, kita bagi peluang anak kita membahagiakan kawan-kawannya. Faham ya? Masya Allah. Jadi dia pun cerita. Kita pun bila dengar anak tu cerita, hari ni Atika buat ni, hari ni satu perkara dekat sekolah, bla bla bla. Ni. Kadang soalan saya ialah, apa perkara baik yang dibuat hari ni di sekolah? Jadi bila kita biasa tanya soalan tu, bila anak kita di sekolah, dia akan fikir dia nak buat perkara baik apa sebab nanti Umi akan tanya. Kan? Walaupun sekadar, hari ni tolong angkat beg cikgu sampai ke kelas. Hari ni ada tolong kawan tu sekian-sekian. Jadi dia akan berusaha buat kebaikan. Apa kebaikan dia nak buat hari ni untuk dia balik cerita. Bila anak tu bercerita apa yang dia buat, adik-beradik dengar ni kan. Bila adik-beradik dengar, kita kata okey, terbaik Sofwan terbaik belanja kawan hari ni. Imran buat apa hari ni kat sekolah? Ada nak cerita apa-apa tak? Walaupun dia cerita tak ada buat kebaikan, yang penting cerita. Cuba wujudkan suasana kita dengan anak-anak tu sama adik-beradik dia suka bercerita, suka bercakap. Masya Allah. Dapat sesuatu tuan-puan? Ramai pula yang Alhamdulillah 4.3K dengan 3.0456 7,000 lebih yang hadir. Saya cuma bagi idea-idea komunikasi ya. Idea komunikasi dengan anak-anak. Bila kita jadikan itu rutin, dia akan jadi tabiat. Faham ya? Dah jadi rutin, jadi tabiat. Bila tabiat, timbul istiqamah. Anak kita dah terbiasa untuk buat kebaikan pada awalnya untuk balik cerita. Lama-lama jadi tabiat, dia suka buat kebaikan. Dan sampai masa, walaupun kita tak sempat bertanya, buat apa kebaikan hari ni buat apa, tak sempat sebab outstation, apa saja, dia akan tetap buat kebaikan. Subhanallah, tuan-puan sekalian, yang paling susah bila kita nak jadikan sesuatu amalan sebagai tabiat. Faham ya? Bila tabiat ni, dia auto buat tanpa fikir, dia terus buat. Nampak cikgu angkat beg, terus tolong buku hantar. Nampak cikgu ada jatuh barang, terus ambil. Nampak kawan sekian-sekian, terus tolong. Masya Allah. Dapat ya sikit ilmu parenting. Saya bukan terbaik, saya berusaha jadi baik. Berusaha. Selalu juga jadi tak baik. Lepas tu mohon maaf, sedar diri, akui kesilapan, lepas tu usaha lagi. Sampai mati ya, kita usaha untuk jadi ibu bapa yang baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Ada yang cakap macam-macam, belajar sesuatu, dapat ilmu yang terbaik. Alhamdulillah.
Muslimin muslimat. Okey. Oh, ada yang kata sekarang tak buka radio dah. On the way pergi kerja. Saya jadi radio kan. On the way pergi kerja dengan celoteh saya. Terima kasih. Masya Allah. Jadi sekarang kita nak baca Asmaul Husna. Bukan dengan saya baca, tuan-puan ikut sama. Barakah Asmaul Husna sangat luar biasa. Kalau untuk anak, 2 zikir untuk dijaga. Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Peganglah kepada anak tu. Ataupun sambil peluk, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Sebut yang tu pun dah kuat, powerful dah. Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Kalau boleh, hati tu masa tu terlintas apa? Ya Hafiz, Allah yang Maha menjaga. Ada Encik Tuan Hafiz ni sedang melihat sama ni. Ya Hafiz maksudnya Allah yang Maha menjaga, memelihara. Ya Muhaimin, Allah yang Maha mengawasi. Kalau lebih cantik, tuan-puan sebut Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Allah yang Maha menjaga, yang Maha mengawasi. Dah ku serahkan anakku dalam jagaan dan dalam pengawasanmu, Ya Allah. Indah tak? Saya ulang lagi sekali. Saya dah selalu dah share ni. Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Allah yang Maha menjaga. Ya Allah yang Maha mengawasi. Dah ku serahkan. Saya gini, aku pun boleh, tak ada masalah. Tapi bila tambah di jadi daku, macam sopan sikit. Kau nak sebut saya pun dalam doa tak ada masalah. Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang Maha menjaga dan Maha mengawasi. Saya serahkan anak saya ini dalam jagaan, dalam pengawasanmu, Ya Allah. Lepas tu tenang saja tinggalkan anak di sekolah. Anak nak pergi camp. Anak nak pergi dengan kawan-kawan dia pergi shopping kompleks. Kadang kita tak bagi serba salah. Anak tu memang minta sekian-sekian. Anak nak together-together dengan kawan. Kita bimbang. Kadang-kadang kita nak pergi siasat, nak follow. Anak dah besar 18 tahun. Anak dah kerja. Jadi, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Allah yang Maha menjaga. Ya Allah yang Maha mengawasi. Saya serahkan anakku ini. Boleh sebut nama. Dalam jagaan, dalam pengawasanmu, Ya Allah. Jika ada kawan-kawan dia ajak buat perkara yang tak senonoh, ajak pergi ke tempat yang tak elok, ajak makan tempat yang tak ada logo halal yang syubha, maka Allah yang akan menjaganya. Boleh jadi ada saja yang Allah akan jadikan penghalang. Dah masuk dah kedai tu, tiba-tiba menu tu tak ada, menu ni tak ada, ataupun orang penuh, tak jadi. Ajak kawan tu, ajak pergi tengok movie. Kan, tengok movie yang tak senonoh. Kan, ada saja Allah Maha berkuasa untuk menghalang supaya tak berlaku perkara yang buruk kerana kita telah tawakal kepada Allah. Doa itu doa tawakal tu. Maksudnya menyerahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku. Dialah sebaik-baik penolongku. Maksudnya kita serah anak kita pada Allah, itu tawakal. Muslimin muslimat. Sebab ada ibu bapa dia kata, Ustazah, saya tak percaya anak saya. Saya akan menyamar. Saya akan follow jauh-jauh. Masya Allah. Sampai bila kita boleh buat macam tu? Dia boleh pergi je waktu kerja menyelit kalau nak buat perkara yang buruk di tempat kerja. Esok anak tu dah dewasa. Anak belajar luar negara. Kita tak tahu dia buat apa. Takkan kita nak call setiap masa. Buat apa tu? Kawan dengan siapa? Duduk kat mana? Makan apa? Hujung minggu pergi mana? Tak. Masya Allah. Tetapi CCTV Allah. CCTV Allah. Sepanjang masa. CCTV Allah 24 jam. CCTV Allah. CCTV kita sangat terhad. Pandangan kita terhadap anak. Pandangan kita terhadap suami. Ya, saya pun baca yang sama. Doa tadi tu yang saya sebut awal tu, Allahumma ja'alni mahbubun. Ya Allah, jadikanlah diriku dicintai fi qulubi zawji, pada hati suamiku. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, di dalam hati suamiku. Sebut nama pun boleh. Zawji Tengku, nama suami saya Tengku Fazli. Jadi confuse pula, bukan jadi terbayang nama anak. Tengku Fazli. Fi qulubi Tengku Fazli, fi qulubi zawji Tengku Fazli, bi rahmatika ya rahmani, dengan rahmat. Itu penting. Kita nak suami kita sayang kita dengan rahmat Allah. Bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha memberi rahmat, wahai yang maha penyayang di kalangan yang penyayang. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Itu ayat pengasih ke tu Ustazah? Itu doa pengasih. Kan kalau sebab ayat pengasih takut salah faham. Itu doa pengasih. Sebab itulah encik jadi sayang saya. Encik sayang saya tak?
Gitu. Tengok. Masya Allah. Jadi muslim-muslimat, dengan anak pun kita doa macam tu. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah diriku, atau apa, Allahumma ja'alna, jadikanlah kami kedua ibu bapa ni mahbubun, dicintai, fi qulubi auladina, di dalam hati anak-anak kami, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Sabar, hujung nanti saya akan tulis doa ni. Nak tak doa ni? Ini doa pengasih ni. Suami sayang, anak sayang, siapa-siapalah sayang. Majikan boleh doa, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah diriku mahbubun fi qulubi kulli staff, pada hati semua staff, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Macam tu kan. Macam tu. Doa supaya kita ini disayangi. Masya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi mula dulu dengan nama Allah Asmaul Husna, Ya Rahim Ya Wadud. Ini doa yang saya dapat daripada apa? Daripada seorang guru, orang yang alim. Ya Rahim Ya Wadud. Ya Rahim, Allah yang maha penyayang. Ya Wadud, Allah yang maha cinta. Lepas tu baca doa tu, nanti kita tulis, tuan-puan akan dapat manfaat yang banyak insyaAllah. Jadi kita nak baca Asmaul Husna. Ya, nak kan? Boleh tak tulis? Ya, saya, aduh, sebelum jam 8 pagi sebab saya nak masuk kerja. Kesian pula. Ya, ada yang kata baik-baik, saya akan tulis sekarang sebab dia nak masuk kerja dah. Encik, kita akan tulis sekarang. Boleh ya, Encik? Yang atas tu tak hilang Lepas tu baru kita baca Asmaul Husna. Sebab ada orang nak masuk kerja pukul 8, kita raikan. Okey, jom. Sebab dia tak sabar nak baca doa tu kan. Sebenarnya anda boleh tengok balik live tu. Anda boleh tengok balik live malam ni ke petang. Tapi sebab takut kan, nak pashkat pun tak tenang, kot-kot lah kan. Usaha-usaha nak baca sekarang juga, nak sekarang juga. Okey, jadi tuan-puan jangan mengamuk, saya akan tulis. Okey. Mula-mula kita bacalah bismillah. Semua suka ya doa pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tak cukup kasih sayang ke semua ni? Gurau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Encik cukup tak kasih sayang? Terlebih ke cukup? Cukup. Masya Allah. Okey. Sabar. Nanti cik suami akan pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Encik ada doa apa-apa ke kepada saya? Doa pengasih. Encik ada doa pengasih juga untuk saya? Ada? Doa encik macam mana? Nak dengar sikit? Oh, okey, doa umum. Betul lah tu, doa tu memang bagus. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila lepas Bismillahirrahmanirrahim, kan ini kita dah mula dengan nama Allah. Nampak tak? Dengan nama Allah. Kita dah sebut nama Allah di sini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dua nama Allah. Sebagai ulama kata ini dua nama Allah yang paling utama di antara nama-nama Allah Asmaul Husna yang lain. Nama-nama Allah Asmaul Husna ada 99, betul? Dan di antara nama-nama Allah itu, para alim ulama termasuk Imam Ghazali yang berbicara dan syarah Asmaul Husna menyebutkan di antara nama-nama Allah itu ada yang lebih utama di antara yang lain. Ada yang lebih afdal, keutamaannya lebih tinggi. Antaranya adalah nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ar-Rahman juga, Ar-Rahim juga maha pengasih, maha pemurah, maha pengasih, penyayang. Dua nama ini sentiasa bergandengan. Jadi kita dah mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ya? Kemudian selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat kan? Allahumma salli ala Muhammad. Dah, ambil yang simple. Ini paling simple tetapi sempurna. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun sallallahu ala Muhammad. Boleh belaka. Masih lagi nama Allah kat depan. Dengan nama Allah. Allahumma, ya Allah. Okey. Lepas tu nama Allah Asmaul Husnanya adalah Ya Rahim. Okey. Sabar. Tuan-puan sekalian. Okey. Ya Rahim. Boleh ya? Ya Rahim. Kemudian Ya
Wadud. Tulisan saya tak berapa cantik, yang penting faham. Ya Wadud. Ya Rahimu ya Wadud. Ya Rahimu ya Wadud. Okey, tapi kita matikanlah hujung tu. Ini ya. Tak tahulah kenapa lama tak nulis kot. Jadi kurang comel tulisan cik. Yang penting tuan-puan faham ya. Ini ya. Okey, ya Rahim ya Wadud. Ya Rahim, Allah Maha Penyayang. Ya Wadud, Allah yang Maha Cinta. Jadi kita nak minta kita dicintai dan disayangi orang kan. Seru nama Allah, Ya Rahim Ya Wadud. Okey, sekarang doanya. Allahumma. Ada orang tanya, Ustazah ni doa daripada Nabi ke apa? Subhanallah, ini doa daripada alim ulama. Tuan-puan sekalian, doa ni kalau tak nak ikut, tak nak baca, tak ada masalah. Bahkan kita tahu doa ini boleh dibaca dalam apa jua bahasa. Tuan-puan nak baca bahasa Melayu, kita kan selalu buat ayat sendiri. Ya Allah bagilah cemerlang dalam SPM. Kita pun tanya, itu ada doa daripada Nabi ke? Itu doa apa? Tak, itu doa saya sendiri. Doa ayat sendiri pun tak ada masalah. Faham ya? Jadi janganlah duk petikai, ini doa daripada mana? Oh, ini doa ulama. Tak, saya buat amal doa Nabi dengan doa Al-Quran saja. Silakan. Tapi jangan meremehkan orang yang berdoa dengan doa yang diajarkan oleh ahli ulama. Jangan meremehkan, jangan menempelak orang yang berdoa dengan doa ayat sendiri. Bahkan doa itu ada satu ibadah yang umum. Masya Allah. Okey. Ya Rahim Ya Wadud. Allahumma. Ya Allah. Ya, kenapa ni ya? InsyaAllah. Okey. Ini jim. Allahumma ja'alni. Lama betul tak menulis ni. Allahumma ja'alni. Okey. Ya Allah, jadikanlah diriku. Ataupun kita boleh buat, jadikanlah diri kami. Allahumma ja'alni ataupun Allahumma ja'alna. Faham ya? Ini atau. Saya kalau untuk anak tu, saya terus doakan Allahumma ja'alna. Ya Allah, jadikanlah kami. Allahumma, ya Allah, jadikanlah kami. Nah, Allahumma ja'alna. Faham ya? Ataupun Allahumma ja'alni diriku. Okey, baik. Allahumma ja'alni mahbubun. Ustazah, cepat Ustazah. Dah dekat dah pukul 8. Cepat Ustazah. Saya nak masuk kerja ni. Sekejap. Saya takut tuan-puan tak faham. Jadi kekok ya bila lama tak tulis tulisan tu. Tapi tulisan tuan-puan lagi buruk kan? Tulisan saya tak ada buruk sangat kan? Kita faham. Mahbubun. Saya gurau ya. Mahbubun. Mahbubun dicintai. Mahbubun. Okey. Betul lah tu. Okey, macam mahbubun fi qulubi. Fi qulubi. Ha, sinilah siapa-siapa pada hati siapa? Fi qulubi. Lepas tu kita pun sambung birahmatika. Birahmatika. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Masya Allah. Ya Arhamar. Saya dapat ini ilmu ni daripada guru. Moga Ya Arhamar Rahimin pahalanya berpanjangan. Kenapa ya saya tak berapa comel ni ya? Tak apa kan cik kan? Dia orang faham tak? Ya. Dia orang sebut memang tak comel ke? Dia orang kata comel je tulisan. Ya, tulisan dia orang buruk. Okey. Ya Arhamar Rahimin. Tuan-puan sekalian, sebenarnya seburuk-buruk tulisan adalah sebaik-baik. Macam mana ya? Maksud saya nak sampaikan, biarlah buruk tulisan kita buruk, yang penting kita buat catatan. Ya Arhamar Rahimin. Sebab yang lebih buruk adalah orang yang tak catat apa-apa. Ha, gitu. Ya Arhamar Rahimin. Sebut-buk tulisan secantik, seindah-indah catatan. Ha, macam tu. Faham ke maksud saya? Ya Arhamar Rahimin. Kan nanti ada yang merajuk. Ya Arhamar Rahimin. Maksud saya lah, tak kisah tulisan kita buruk macam mana. Yang penting kita buat catatan. Ya Arhamar Rahimin. Ha?
Apa dia? Screenshot. Nanti dulu. Maksud. Ini dah faham dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Sama. Ya Allah, limpahkan rahmat ke atas Nabi Muhammad. Ya Rahim, Ya Wadud. Ya Rahim, Maha. Okey, bila bahasa Melayu dia lebih selesa yang bulat. Okey. Maha Penyayang. Lepas tu Ya Wadud, Maha Cinta. Ya Wadud, Allah yang Maha Cinta. Okey, Allahumma, maksud dia apa? Ya Allah. Allahumma ja'alni. Ya Allah, jadikanlah. Allahumma ja'alni. Jadikan diriku. Ataupun, Ya Allah, jadikan kami. Diri kami. Mahbubun. Mahbubun. Dicintai. Oh, sedap dah ni. Ataupun disayangi. Fi qulubi. Di dalam qulubi, hati. Hati siapa? Kita nak dalam hati siapa? Birahmatika. Ini yang penting ni. Diikat dengan birahmatika. Dengan rahmatmu. Bukannya dengan nafsu kita. Biar cinta tu dengan rahmat Allah. Kan? Jadi kadang tu, supaya cinta itu terpelihara dengan rahmatmu. Ya Arhamar Rahimin. Wahai yang birahmatika, dengan rahmatmu. Ya Arhamar Rahimin. Wahai yang paling penyayang. Wahai yang paling Maha Penyayang. Macam itulah. Biasa tulisan saya cantik lagi ni. Saya tahu kenapa tulisan bahasa Melayu pun ni. Sebab dah berapa bulan kita tak guna whiteboard ni. Yang paling Maha Penyayang. Dia orang boleh nampak ya? Boleh jelaskan? InsyaAllah. Okey, sekarang snap. Okey. Saya nak jelaskan sikit. Contoh saya doa untuk suami ya. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah diriku mahbubun, dicintai, fi qulubi zawji Tengku Fazli. Pada hati suamiku Tengku Fazli, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Sebab tu Encik jadi sayang saya tu. Tapi sayang tu kerana Allah, dengan rahmat, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Kita boleh letak kalau untuk anak-anak, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami dicintai, fi qulubi auladina. Kalau anak-anak bahasa Arab, auladina, anak-anak kami. Tak ingat fi qulubi, anak-anak kami ya Allah. Campur je bahasa Melayu, tak ada masalah. Di dalam hati, fi qulubi, anak-anak kami ya Allah, birahmatika ya Rahman. Ustazah, saya tak boleh nak hafal lah ni. Saya tak boleh nak hafal. Atas boleh hafal, yang tengah tak boleh hafal. Bahasa Melayu je tuan-puan sekian. Ya Allah, jadikanlah diriku dicintai, diri kami dicintai di dalam hati anak-anak kami. Sebut setiap nama anak. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Yang ni saya rasa semua orang boleh hafal. Atas tak ada masalah. Mungkin confuse sikit kat tengah. So mudahkan. Sementara tak boleh nak hafal, maka bahasa Melayu saja. InsyaAllah ada barakah. Sebab ada nama Allah ya Rahman. Baca bila? Anytime. Anytime boleh baca. Lepas solat ke, sebelum tidur ke, teringat baca. Subhanallah. Tapi antara gini ya, lepas solat antara doa yang wajib kita baca kan. Sebenarnya memang ada hadis Nabi tentang doa-doa yang dituntut dibaca. Antara doa setiap kali lepas solat, kita jangan tinggalkan baca betul Rabbana atina fid dunya hasanah, yang dah biasa tu. Cuma saya nak bagi pengatan diri saya dan sahabat-sahabat, jangan tinggal doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan doa, itu pun doa daripada firman Allah tu. Supaya setiap kali lepas solat kita minta ampun. Ya Allah, ampunilah diriku, ampunilah dosa ibu bapaku, dan kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihiku. Mungkin hari ini kita ada banyak kenangan pahit dengan ibu dan ayah, tapi kita lupa mereka juga pernah sayang kita. Saya sebutkan begitu sebab ada anak-anak yang tak mahu doakan ibu ayah.
sebab kenangan pahit yang berlaku sejak akhir-akhir ini ataupun sejak dia remaja. Tetapi percayalah, ibu bapa tu pernah memberi kasih sayang pada kita, mungkin waktu yang kita dah lupa. Waktu kecil, waktu kita baby dan sebagainya. Jadi, bila mohon ampun, tolong mohon ampun untuk ibu ayah juga. Bila kita baca doa ini setiap kali lepas salat, kalau boleh ulang 3 kali. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, subhanallah, sebab dengan cara tersebut kita dapat keberkatan satu doa untuk diri kita. Tapi bila kita doa untuk ibu dan ayah, itu sangat powerful muslimin muslimat. Sangat powerful. Mungkin ada yang tanya, Ustazah, mak ayah saya Cina, mak ayah saya India, belum masuk Islam. Saya je yang bawa masuk Islam. Boleh ke saya baca doa tu? Rabbighfirli wali walidayya. Boleh, tak ada masalah. Doakanlah pengampunan bagi yang belum masuk Islam. Maksudnya adalah doakan hidayah. Diampunkan Allah, lalu ibu bapa itu diberi hidayah untuk memeluk Islam, ataupun ibu bapa yang lara, yang lalai, supaya kembali kepada agama. Faham ya? Lepas solat kan kita baca ayat kursi. Jangan tinggal ayat kursi, sebab hadis Nabi, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap kali selepas solat, maka akan tidak ada yang menghalang antara dirinya dengan neraka. Astaghfirullahalazim. Masya Allah, astaghfirullahalazim. Kepala ni tidak ada yang menghalang antara dirinya dengan syurga dan menjadi penghalang dengan neraka. Okey, ya. Jadi selepas solat, jangan lupa baca ayatul kursi setiap kali lepas solat fardu. Lepas tu bacalah doa. Kalau nak cepat sangat pun, Rabbighfirli baca 1 kali. Lepas tu bolehlah baca doa ni. Subhanallah, boleh baca anytime lepas solat duha. Tengah-tengah buat kerja, tinggal dekat suami. Tinggal kat suami. Ada masalah, tengah ada masalah dengan suami. Rasa suami tak sayang. Suami pula rasa isteri dah makin kurang sayang. Lepas tu rasa macam anak-anak. Rasa anak-anak tak sayang lah. Allahu Akbar. Masya Allah, tuan puan yang sungguh. Kadang-kadang ada perasaan tu kan. Anak-anak dah besar. Anak-anak macam senyum pun macam tak nak senyum. Saya macam, contoh dah ada anak. Okey, kita tegur, lepas tu muka dia kita pun tanya, kalau dengan kawan-kawan buat muka macam tu ke? Kenapa dengan Umi? Kita kan sensitif ibu-ibu ni. Padahal anak tu penat, tapi dia pun senyum macam, kenapa tak senyum ceria? Kita nak lebih dia senyum. Dia padahal penat, mungkin dia pun senyum. Kita dah risau, kan? Bukan dah risau, kita cemburu kalau anak kita lebih sayang kawan-kawan berbanding kita. Teruslah baca doa ni. Allahumma ja'alni mahbubun fi qulubi Atika, fi qulubi Luqman, birahmatika rahman rahimin, ya Allah, ya Rahim, ya Wadud. Mulalah dulu bismillah, Allahumma salli Muhammad, ya Rahim, ya Wadud. Kita pun rasa lega. Maksud kita tak adalah over sangat nak menagih-nagih. Kita boleh ke paksa orang, paksa anak, Luqman kena sayang Umi tau. Sayang tak? Sayang. Betul sayang? Sayang banyak ke sayang sikit? Kena sayang banyak tau. Sayang. Kita tak boleh paksa. Boleh paksa suami, abang kena sayang saya tau. Saya seorang je tau. Contohlah, sayang banyak tau. Perasaan itu kurniaan Allah, tak boleh dipaksa. Tapi dengan rahmat Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, Allah akan jaga perasaan kasih sayang tu. Boleh niatkan siapa saja, untuk kawan sekerja ke, untuk staff ke, untuk ni. Jangan salah guna. Tak boleh salah guna, tuan-puan sekalian. Sebab kita guna nama Allah ni, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Allah. Jadi biarlah kasih sayang yang benar. Jangan pula baca doa ni kita isi orang, sebut nama suami orang. Na'udzubillah min zalik. Itu haram. Faham tak ni? Dia jatuh cinta pada suami orang, dia isi orang. Oh, haram. Tak boleh. Jangan doa pun. Cuma kena doa untuk diri sendiri je. Boleh doa, ya Allah, jadikanlah dalam hatiku mencintai suamiku dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ada isteri yang tanya, ada suami yang tanya, Ustazah macam mana? Saya dah tak ada sayang pada suami saya. Nak macam mana Ustazah? Saya tak tahu kenapa, tapi saya rasa macam tak ada dah. Kasih saya semua tu tak ada. Kosong. Saya rasa kosong. Saya pun jawab, dalam rumah tangga, kasih sayang bukan segala-galanya. Puan kena ingat, dalam rumah tangga, kasih sayang bukan segala-galanya. Bahayanya ayat sekarang, kau dah kosong, tak ada kasih sayang, cerai je lah. Bahaya ayat tu. Bahaya. Sebab itu di antara ujian dalam hubungan suami isteri, rasa kosong dan hilang kasih sayang. Ujian itu perlu diuruskan. Ujian itu perlu diatasi. Bukan kita berputus asa dengan ujian, tiba-tiba tak ada kasih sayang.
gangguan syaitan tanpa henti, gangguan bisikan manusia, gangguan hawa nafsu. Banyak. Tuan-puan sekalian. Jadi, doalah baca doa ni supaya tumbuh balik kasih sayang tu. Bila Allah tumbuhkan balik, benda tu akan datang. Nama pun perasaan. Perasaan ni makhluk Allah. Perasaan tu pun ciptaan Allah. Perasaan marah, takut, bimbang, rindu. Boleh ke saya paksa suami saya nak rindu saya? Sebab ikut bang. Sebab ikut sayang, contohlah. Awak kat mana? Gini-gini. Awak rindu tak kat saya? Dia pun bunyi senyap. Dia nak jawab jujur kan, takut kita marah. Awak kena rindu tau. Rindu sekarang? Sekarang? Rindu. Rindu. Awak patut rindu. Kita dah berpisah 1 hari ni. Takkan tak rindu? Please rindu. Rindu sekarang. Boleh ke kita suruh suami paksa orang rindu kat kita? Tak boleh. Tapi doa. Ya Allah, rindu pula pada suami. Ya Allah, berikanlah rasa rindu yang sama dalam hati suamiku. Doa, tuan-puan sekalian. Bukankah Allah itu maha memakbulkan doa? Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah berfirman, apabila hamba-Ku bertanya tentangku wahai Muhammad, inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat dengannya. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku pasti memakbulkan permintaan hamba-Ku apabila dia meminta. Sebab itu kena minta, syaratnya kena minta. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka taati segala perintahku dan berimanlah kepadaku. Ada 2 syarat untuk doa kita didengar oleh Allah. 3 syarat. Pertama, minta, jangan tak minta. Kedua, taat perintah Allah. Ketiga, beriman dan yakin. Bila doa, yakin. Ya Allah, rindunya pada encik suami ni. Ya Allah, campakkan perasaan yang sama dengan suamiku. Tak lama dapat mesej, rindulah. Oh, sampai rupanya perasaan rindu kita tu sampai di bawah angin lalu bertiup kepada pipinya. Itu kononnya lah ya. Lepas tu dia pun rasa rindu juga. Dia pun mesej, rindulah. Gitu. Okey, jom kita kembali kepada meja kita. Okey, boleh snap. Suka ya topik-topik macam ni. Masya Allah. Saya kena berhenti 8.30 kena berhenti. Paling lambat 8.30. Nampak gaya takut tak sempat baca pula mak surah ini. InsyaAllah sempat. Bismillah. Nampak saya? Nampak. Sorry. Okey, tak apa, boleh dah. Kamai lagi mulut tu kan kumbang. Sebenarnya ada minum air khasiat lah, insyaAllah. Okey, jom muslimin muslimat. Masya Allah. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Okey, ramai di TikTok dan 3.5K. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Boleh slide tepi komen. Tak dapat snap, line slow. Tak apa. Tuan-puan sekalian, kalau tak dapat snap tadi, nanti pergi balik live ni, cari line yang kuat. Lepas tu boleh. Live ni tak hilang. Kita ada di, saya rasa kena turun lagi. Sorry Encik. Dia jadi mendung. Okay. Sebab live ini kita habis je live, tim media terus upload di YouTube rasmi kita, Ustazah Asma Harun channel. Kemudian yang kedua, kita ada FB. Okay, di FB pun ramai, 4.5K, 3.5K, jadi 4, 5, 6, 7, 8K. Masya Allah, 8,000 lebih yang hadir pada saat ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa yang kita kongsikan tadi itu dapat memberi manfaat yang banyak dalam kehidupan kita. Manusia secara fitrahnya sangat memerlukan kasih sayang, cinta daripada orang yang terdekat. Oh, terima kasih bagi gift yang sangat comel, iaitu singa yang cute. Okey, terima kasih. Tuan-puan dimati Allah sekalian, perasan atau tidak kita belum baca Asmaul Husna. Tak apalah, lepas ni kita buat majlis zikir selit-selit dengan majlis ilmu. Boleh kan? Masya Allah.
Okey, muslimin muslimat, saya faham sekarang dah ramai yang perlu left Ustazah. Saya minta izin ya sebab dah masuk kerja. So don't worry, saya tak kecil hati kalau tuan-puan perlu berlalu dengan urusan yang tidak boleh dielakkan. Yang tak ada urusan tu stay lah 8.30, 15 minit je lagi. Boleh ya? 5 minit je lagi. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Itulah layan semua comel ya. Okey, muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian, baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahar Al-Wahhabur Razzaqul Fatahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami' Al-Basirul Hakamul Adl Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqib Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'ithul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadir Qadimul Muakhirul Awalul Akhir الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Baik, kita akan baca zikir rahmat. Tapi alhamdulillah tak ada pula yang left Ustaz, Encik Suami. Bertambah ada. Ni 3.6 ni masih lagi 4.5k 8,100. Ada yang kata, oh pandai Ustazah berlakon. Mungkin dia salah faham. Saya bukan berlakon kata view tu 8,000 lebih tu. Sebab anda kena faham, yang menonton bukan hanya di FB. Di TikTok pun sama. TikTok ada 3.6k, di FB ada 4.5k. So bukanlah berlakon-lakon, bukan reka-reka kata reka berlakon kata 8,000 lebih. Sebenarnya bila gabung dua ni itu yang keluar jumlah tu. Jadi jangan salah faham ya. Encik boleh ke sini lagi, kebiruan kita. Kita biru, lepas tu masih lagi encik separuh. Macam mana tu? Oh gitu. Okey. Lepas tu kursi pun biru. Masya-Allah. Kalau toreh ni mana apa? Darah. Merah. Bukan hijau. Bukan? Bukan orange. Merah. Subhanallah. Merah tu parti mana? Parti suami soleh. Okey, baik. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, macam ni. Ada yang tanya soalan, saya tanya encik Ada orang tanya anak dia sedang koma, macam mana nak baca doa supaya anak tu bangkit kembali, bangun kembali. Kalau nama Allah Asmaul Husna, encik agak-agak nama Allah yang mana kau nak beramal? Allah yang Qawi boleh.
Allah Maha Kuat. Okey, lagi. Allah ya Mutakabbir. Allah yang Maha Berkuasa. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah. Betul. Allah yang Ba'is ni. Ya, alhamdulillah lulus. Masya-Allah lulus. Ya Ba'is. Ada yang kata tengah down, nak bangkit semangat macam mana Ustazah? Tengah down, nak bangkit semangat macam mana? Okey. Betul ni tuan-puan nak kena beramal ya, kena beramal. Anda beramal baru anda tahu kehebatannya. Baik. Pertama, untuk dibangkitkan tadi tu, anak tengah koma apa semua, usahalah ya, ikhtiar. Nama Allah ya Ba'is. Kita kan baru baca Asmaul Husna. Cuba kita tengok, cuba Encik tengok apa maksud ya Ba'is. Cik saya tak tahu kenapa, tapi Encik masih lagi tak masuk. Okey, kan nanti nampak muka separuh. Okey, baik. Oh, macam-macam ada yang tanya barang hilang. Sabar, apa yang hilang tu ya? Ya Ba'is. Apa maksud ya Ba'is? Ini Encik. Membangkitkan. Yang Maha membangkitkan. Ya Ba'is maksudnya Allah yang Maha membangkitkan. Kalau kita rujuk, ya Ba'is ini juga mau masuk Allah lah yang bangkitkan kita di mahsyar kelak. Allah lah yang membangkitkan manusia. Setiap hari kita bangkit bangun kan? Allah yang membangunkan dan membangkitkan kita setelah mati sementara. Allah yang membangkitkan kita di mahsyar kelak. Setelah malaikat yang terakhir pun mencabut nyawanya sendiri, maka Allah yang Maha membangkitkan seluruh makhluk yang telah dimatikan termasuk para malaikat. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita baca nama Allah ya Ba'is, ya Ba'is, ya Ba'is, ya Allah yang Maha membangkitkan. Bangkit kembali anakku yang sedang koma ini ya Allah. Engkau lah yang Maha berkuasa ya Allah. Doktor semua perantaraan sahaja. Ubat-ubatan semua ikhtiar saja ini, tapi hakikatnya Engkau yang membangkitkan anakku kembali. Bangkitkanlah kembali anakku yang sedang koma ini ya Allah. Puji-puji nama Allah ya Ba'is. Tapi bukan hanya doa itu, doa-doa yang lain selalulah kita ni. Okey, untuk down sebenarnya boleh juga kita baca zikir ini. Ya Ba'is, ya Ba'is, ya Allah yang Maha membangkitkan. Bangkitkan kembali semangatku ya Allah. Aku sedang down, tak ada semangat ya Allah. Bangkitkan kembali. Maksudnya apa yang kita nak bangkitkan, kita boleh baca, kita boleh berdoa dengan nama Allah tersebut. Tuan-puan sekalian, kalau ada orang tanya, Ustazah, ada dalil, ada dalil. Ini golongan yang selalu minta dalil. Saya nak sebut macam ni yang kecil hati ya. Kadang-kadang kita ni selalu minta dalil, beramalnya tidak. Orang dulu-dulu, maksudnya mak-mak, nenek-nenek, orang dulu yang suka terima ilmu, mereka ni dapat ilmu terus beramal. Tapi orang zaman sekarang ada yang dapat ilmu, persoalkan dulu, tak beramal sampai sudah. Bila dah beri dalil pun belum tentu beramal. Jadi dapat ilmu ni, muslimin muslimat, yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada nama-namanya yang baik, nama-namanya yang mulia. Fad'uhu biha, maka memintalah ataupun berdoalah dengan namanya tersebut. Jadi setiap nama Allah itu ada fadilat, ada kekuatan berdasarkan nama. Bila kita sebut nama Allah ya Ba'is, Allah yang Maha membangkitkan. Jadi kita boleh berdoa dengan nama tersebut. Ya Allah yang Maha membangkitkan, bangkitkanlah semangatku yang sedang luntur ini ya Allah. Engkau lah yang membangkitkan. Engkau jugalah yang menjadikan asbab ujian-ujian ini membuatkan aku lemah semangat ya Allah. Okey, Masya Allah. Dan kalau bukan nak cerita saya beramal, saya pun kadang tak istiqamah. Cuma saya nak cerita pengalaman nak kata luar biasa, bagi saya luar biasa. Kalau kita notice banyak pertolongan Allah datang. Jadi kita notice atau tidak saja, kita perasan atau tidak Allah tolong kita. Sebab itu kita kena ada satu diri sedar, ini pertolongan Allah, ini pertolongan Allah, ini pertolongan Allah. Tapi bila kita tak selalu bangkitkan sense ini pertolongan Allah, kita duk rasa ini pertolongan manusia. Tapi kalau kita ada sense, ya Allah pertolongan Allah, ini Allah tolong, Allah tolong. Lama-lama kita rasa, oh banyaknya Allah tolong kita. Biasanya kalau saya stuck sangat, saya down, saya rasa macam itulah. Saya akan berhenti sekejap buat apa saja dan duduk. Walaupun tak ambil wuduk, walaupun tempat tu kita tak tahu kiblat, tak ada kiblat, tapi duduk betul-betul habiskan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Faham? 100 kali? 100 kali. Ini 10 kali lagi 10. Jadi 100 kali. Tahukah zikir rahmat? Yang kita namakan zikir rahmat.
Wallahu a'lam. Anda sebenarnya akan ada kekuatan masing-masing dengan zikir masing-masing. Kita manusia banyak fikir, tapi sebenarnya kita kena banyak zikir. Bila banyak zikir, kita kurang fikir. Tapi kalau banyak fikir, kurang zikir. Bila banyak fikir, mula overthinking. Bila banyak fikir, mula banyak bersangka buruk. Bila banyak fikir, mulalah kita ini buat tindakan berdasarkan akal. Bukan maksud saya jangan fikir. Cuba banyakkan zikir. Cuba ubah lepas ni. Lebih banyak zikir. Masalah start down, sedih. Apalah orang ni kata macam ni. Ini kenapa ni? Apa yang berlaku ni? Aku tak faham ni. Jangan fikir. Memang tak faham. Banyak benda yang kita tak tahu. Yang kita nampak depan mata. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang tu. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati sekian-sekian. Kita tak tahu apa yang berlaku satu saat selepas ini. Maka berhenti sejenak. Berhubung dengan pemilik seluruhnya ini. Rabbil Alamin. Tuhan pentadbir sekalian alam yang takbir diri kita. Kalau tak mampu 100, buat 10. Tapi dia macam ni. 10 tu ringan. Tapi bila kita baca sampai habis 100, dia sampai peringkat 50 tu rasa letih. 60 tu rasa berat. 70 makin ringan. 80 makin ringan. Perasan tak? Kalau kita nak habiskan zikir rahmat 100 kali tu, makin ringan. Lepas tu makin ringan. Lama-lama dekat 90 makin ringan. Masa sebut wahuwa ala kulli syai'in qadir, dialah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Bayangkan apa yang sedang kita susah tu. Muslimi muslimat, sekarang ini ada 4.6, ada 3.8, campur 2 berapa encik? 10,000 lebih. 8,400. 8,000. Sorry, 8,400. Ada 8,400 yang hadir ni. Saya akan baca sekali lagi. Hadis Nabi yang sahih. Hadis Nabi yang sahih maksud tidak diragui lah. Kalau siapa nak beramal, siapa yang suka dalil-dalil, mesti beramal, mesti ada dalil. Maka dengarkanlah hadis ini. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali dalam sehari, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya umpama membebaskan 10 orang hamba, dan Allah akan memberikan kepadanya 100 kebaikan dan memberikan perlindungan daripada 100 keburukan, dan akan dilindungi daripada gangguan jin, syaitan, iblis, sihir, apa saja yang datang dari asbab jin-jin ni, yang manusia gunakan jin ataupun manusia bukan gunakan, tapi memang ada selalu syaitan bersama dengan kita. Lalu Allah protect, macam kita berada dalam protection. Jin, syaitan tak boleh nak bisik, tak boleh nak goda kita, tak boleh nak ganggu. Hawa nafsu kita juga terkawal dengan zikir ini. Dan Nabi menyudahkan hadisnya, tidak ada amalan lebih baik melainkan membaca zikir ini sebanyak-banyaknya. Apa dia? La ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada tempat bergantung, tiada tempat mengadu illallah, kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu, dialah satu-satunya. La syarikalah, tiada sekutu baginya, tiada yang menyamainya. Wahuwa ala lahul mulku, baginya pemilikan segala, dialah memiliki. Lahul mulku, baginya segala kerajaan. Al-Malik, raja. Al-Mulk, kerajaan. Malik, raja. Mulk, kerajaan. Lahul mulku, baginya segala kerajaan, baginya segala kekuasaan, baginya segala pemilikan. Walahul hamdu, dan baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa daripada ke atas segala sesuatu. Wa huwa, dan dialah, wa huwa ala, di atas segalanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah di atas semuanya maha berkuasa. Jadi ada benda kita start, kita sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Cuba bayangkan masalah apa yang sedang kita hadapi. Dia maha berkuasa. Allah maha berkuasa ke atas masalah kita itu. Kita sendiri tak tahu macam mana cara terbaik, tapi Allah maha tahu. Ini zikir yang sangat powerful. Ini diajar oleh Nabi. Nabi pesan baca 1 kali sehari. Kalau tidak mampu 100 kali sehari, baca sekurang-kurangnya 10 kali selepas subuh. Tak mampu. Betul ke tak mampu? Rugi sangat. Sebenarnya kurang mahu. Saya rasa mustahil ada orang tidak mampu. Cuma tidak kuat mahu. Kalau kuat mahu, pelik kan kita ni, kita nak masalah selesai. Tapi kita tak betul-betul bersungguh minta dengan penyelesai masalah itu Allah. Nak masalah settle.
susah, hidup miskin, nak keluar pada kemiskinan. Sedih, suami dah tak sayang, nak suami sayang balik. Keinginan nak itu tidak disusuli dengan kekuatan untuk beramal dengan wasiat Nabi. Itu yang kita pelik pada diri kita ni. Sebab manusia nak senang-senang, nak mudah-mudah. Bila saya sebut baca 100 kali berdasarkan hadis Nabi, lepas tu saya akan sebut kalau tak mampu baca 10. Ramai yang akan ambil 10 kali. Bukan saya kata 10 kali itu sebab 10 kali pun ada hadis Nabi, tapi khusus untuk baca selepas subuh dan dia ada kelebihan dan fadilatnya. Boleh tuan-puan sekalian, boleh je nak ambil 10. Tapi cubalah kalau masalah itu besar dan berat, maka besarkan lagi zikir kita, besarkan lagi permohonan kita, banyakkan lagi. InsyaAllah, saya sebut macam ni bukan nak maksa tuan-puan, tapi saya sendiri dah melalui banyak ujian, banyak cabaran, banyak start, banyak down. Tapi Allah beri jalan keluar kadang-kadang tu selepas zikir tu je. Dah habis satu kali, lepas tu saya rasa, okay, saya serah dah pada Allah. Allah Maha Berkuasa. Masalah tu saya serah pada Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada baru berlaku dalam 2 hari lepas, 3 hari lepas. Lepas tu saya pun buka phone, dengan takdir Allah, saya terima satu mesej, masalah yang berat tu terus settle. Terus saya muka ceria, jumpa cik suami, terus plan, gini-gini. Alhamdulillah bang, dah settle. Masya Allah, masa tu saya rasa macam cepatnya Allah berikan petunjuk. Cepatnya Allah hantar pertolongannya. Tapi lepas tu kena ucap Alhamdulillah sebanyaknya. Kadang Allah bagi waktu tu juga, kadang Allah bagi sehari selepas, kadang Allah bagi 2 hari selepas. Mungkin kadang itu Allah tangguhkan sebab Allah rindu dengan zikir kita. Boleh jadi, Ustazah saya dah buat sebulan dah, setiap hari 1 kali, tak dapat pun. Puan buat kerana Allah, bukan kerana ujian Allah. Puan kena faham, ujian ini sebab Allah sebenarnya rindukan kita. Boleh jadi puan masih fokus baca tu kerana ujian Allah, bukan kerana Allah. Boleh tak puan baca tu? Soalannya tak apalah masalah tu tak settle. Yang penting dalam zikir ini aku sedang memuji Allah, aku sedang mencintai Allah. Faham maksud saya? Saya ulang lagi sekali. Kita janganlah selalu mengajar diri kita berzikir kerana ujian Allah, tapi cuba naik sikit makam, kita baca zikir kerana Allah. Lalu ujian akan Allah beri pertolongan. Faham ya? Tetapi tanpa ujian kita tak kuat untuk zikir. Perasan atau tidak? Datang ujian baru kuat. Maksudnya tetap kekalkan ujian itu sebagai perantaraan, bukan keutamaan. Ya betul. Ya betul tuan-puan sekalian. Ujian menjadi perantaraan Allah untuk kita zikrullah. Dan saat kita zikrullah, walaupun kerana ujian, tetap letakkan ujian itu perantaraan, bukan keutamaan. Zikrullah itu tetap keutamaan, ujian akan selesai. Masya Allah. Beza ya, orang yang menangis kerana Allah, menangis kerana ujian Allah, beza. Allah uji, lalu nangis, ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Ada 2 maksud tangisan. Sama ada menangis kerana Allah ataupun menangis kerana ujian Allah. Masya Allah. Subhanallah. Orang yang kedua, diuji. Ya Allah, aku tahu ya Allah, ujian ini disebabkan aku lalai. Ampunilah aku ya Allah. Ya Allah, beratnya ujian ini ya Allah. Sebab aku juga jauh daripada-Mu ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Aku ingin dekat dengan-Mu. Moga ujian ini mendekatkanku dengan-Mu ya Allah. Aku redha ya Allah. Engkau telah ambil satu yang paling aku sayang. Moga-moga diganti di syurga-Mu. Ini ada unsur-unsur doanya. Dia nangis kerana Allah. Dia nangis kerana Allah. Boleh faham? Tak apa menangis kerana kedua-duanya. It's okay. Bukan salah. Allah menerima kita seadanya. Allah menerima kita tanpa syarat. Allah tidak pernah menolak hamba-Nya yang berdoa dan meminta kepadanya. Walaupun Allah tahu hati kita menangis bukan kerana Allah, kerana ujian yang Allah beri. Bukankah ujian pun daripada Allah? So it's okay. It's okay tuan-puan sekalian. Cuma kita cuba belajar naikkan. Gabung 2. Menangis kerana Allah, menangis kerana ujian Allah, gabung. Sampai masa ujian datang, kita dah faham dah. Ini cara Allah panggil kita. Ini cara Allah nak ketuk kita. Ini cara Allah nak sedarkan kita. Lalu kita pun menangis. Waktu yang sama cinta kita kepada Allah bertambah. Encik silakan memimpin majlis. Encik tambah sikit, lepas tu silakan majlis zikir rahmat. Allah, terbaiklah tu Ustazah. Cukup terbaik. Terima kasih. InsyaAllah. Zikir rahmat. Zikir rahmat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Subhanallah, kita dah baca 10 kali zikir rahmat. Kan sebelum ini selama 2 bulan berturut-turut kita baca, cik muka cik separuh, cik perasan tak? Gitu. Subhanallah. Cik kena pastikan diri cik masuk dalam kamera, okey? Sebab kalau tak saya jadi kena ulang-ulang. Dia saya tengok bila cik masuk naik. Tengok tadi sampai 4K. Sebab ada ramai peminat cik. Cik rasa siapa yang ramai minat cik? Makcik-makcik. Makcik-makcik ya? Alhamdulillah. Kalau makcik-makcik saya okey. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, sebelum ini 2 bulan berturut-turut kita baca zikir rahmat ini 100 kali. Tapi kita dah mula pada minggu lepas. Minggu lepas ke minggu ni ya? Minggu ni kita baca 10 kali sehari sahaja. Selebihnya 10 kali baca sendiri. Untuk menjimatkan masa kita ketika live dan jimat juga data internet kalian. Bukan soal itu saja, sebab saya juga agak berat bila kita baca 100 kali lepas tu kita nak masuk majlis zikir. Faham ya? Jadi kurang-kurangnya 10 kali itu pun berdasarkan sebuah hadis Nabi. Nabi bersabda siapa yang baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yang kita baca tadi tu, maka dia akan dilindungi, diampunkan Allah 10, dilindungi daripada 10 diberikan, dicatatkan 10 kebaikan, dihapuskan 10 keburukan, dan dilindungi daripada gangguan syaitan, dan dilindungi daripada apa saja yang tidak mahu pada hari tersebut. So sebenarnya 10 kali pun fadilah dah besar, tapi ada perbezaan dengan 100 kali. Kalau encik buat amal yang 100 ke 10? 100 lah. Masya Allah, Alhamdulillah. Okay. Encik boleh cakap sikit berkenaan dengan cinta kepada Allah ataupun cinta kepada isteri. Sebut pasal cinta pada isteri lah. Cinta isteri. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Okay. Kejap. Bila bercakap tentang cinta ni sudah benda yang besar. Betul. Sebab cinta tu memerlukan pengorbanan. Betul. Betul. Dia bukan sekadar meluahkan kata-kata saya cinta, tapi ia menuntut kepada pengorbanan. Pembuktian. Ya. Semakin banyak besar pengorbanan dan pembuktian tu, semakin besar tanda cinta dia. Okey, baik. Dan cinta tu perlu dilafazkan. Perlu dilafazkan, setuju. Biasanya orang perempuan ke isteri ke suami yang biasa banyak ataupun kerap melafazkan sayang awak, cinta awak, I want you, I need you, I miss you, I love you. Siapa biasa yang tentulah isteri. Tentulah isteri. Tahu tak apa. Orang perempuan, suami ni dia bukti cinta. Dia tak cakap. Dia buat air tu lah. Betul. Bukti cinta. Ya betul, encik suami yang buat air. Isteri cuma cakap, oh saya suka, saya sayang, terima kasih. Dia cakap je. Ya. Tapi suami dia buat. Masya dia beli Allah. beras. Isteri masak beras. Isteri masak beras. Ya. Contoh. Dia beli makanan, dia berkorban. Dia sediakan semuanya. Saya rasa antara pengorbanan besar suami adalah bila dia mampu diam dan kadang dia nak cakap. Betul. Betul encik? Betul. Sebab isteri terlebih cakap banyak. Ya, isteri terlebih cakap. Sebenarnya kan, saya rasa itu satu perkara yang para isteri kena notice. Antara pengorbanan suami, dia korbankan perkataan dia. Sebab kalau suami cakap dan luah, saya rasa kadang kita orang perempuan tak mampu juga nak terima. Jadi dia korbankan perkataan dia. Kita orang perempuan tak sanggup nak korbankan perkataan. Apa yang kita rasa, apa kita nak cakap, kita cakap pap. Tapi suami dia sanggup korbankan. Tak apalah dia tak cakap, tak apalah dia tak luah. Tapi perempuan ni dia tak faham. Dia tak faham apa cik?
diam suami tu. Diam suami. Memanglah tak faham. Yelah tak faham dia. Sekali-sekali Dia pun tak tunjuk. Ya. Jadi Dia macam ni, kalau suami korbankan perkataan, suami memilih untuk diam, Encik. Faham? Kalau suami memilih untuk diam, suami kena berlapang dada lah kalau isi tu tak faham. maksudnya dia tak boleh Tak boleh lah kata mendengar. Contoh kan, dia tak Respon. cakap apa yang dia tak puas hati, apa yang ni. Lepas tu bila isteri tu buat tindakan yang, contohlah suami tu dia tak suka something yang isteri buat, dia pun diam. Lepas tu isteri tanya, kenapa bang? Okey bang. Okey, tak ada apa. Diam. Tapi muka tak boleh tipu. Muka Encik tak boleh tipu, okey? Muka kejung je kan. Senyum pun. Maksudnya dia tak setuju. Ya, Dia bercakap dia melukakan. Ya, tapi Encik, kadang-kadang orang perempuan, sebab otak perempuan ni lebih banyak pada apa yang dikata. So, jadi sekali-sekala orang lelaki dia kena, ini bukan cerita masalah rumah tangga kami berdua ya, Encik. Dia orang dah salah faham. Macam saya siluah perasaan. Tidak, ini bukan siluah perasaan. Suami saya mewakili suami saya berdua sana, saya mewakili isteri dua sana. Sometimes suami kena cakap. Sebab lepas tu kan isteri tu tak faham, dia pun buat juga. Lepas tu tiba-tiba suami pun meletup. Saya tak suka, apa awak buat juga? Saya tak tahu awak tak suka. Bila awak cakap awak tak suka? Saya diam tu maksud saya tak suka lah. Boleh terima tak kadang-kadang isteri tak faham diam suami? Tak terima. Tak boleh terima? Boleh. Maksudnya, okey, Encik boleh terima tak kadang diam suami, isteri tak faham? Boleh terima. Boleh terima. Sebab, tuan-puan sekalian, Masya Allah, orang perempuan dia mudah cakap, okey bang, saya rasa tak boleh, saya malah saya gini-gini cakap. Lepas tu suami pun angguk. Saya nak cakap satu, betul tak? Angguk suami, belum tentu dia terima. Betul. Betul kan? Betul. Suami tu angguk, tapi ego kat dalam. Padahal angguk bukan dia terima. Saya pun nak cakap sesuatu dah. Okey, cakap. Sepatah suami, 1000 patah isteri. Sepatah Saya pun cakap sepatah. Ustazah dah 1000 patah dah. Ya. Okey, sekarang Encik cakap. Sekarang Encik Tak cakap. boleh cakap dah. Nanti beribu patah lagi. InsyaAllah. Okey, tuan-puan sekalian. Jadi, sedikit selitan tu pasal suami isteri. Boleh tak kesimpulan Encik jujur bercakap depan ni, sebenarnya apa yang patut seorang suami buat sebagai tunjuk kasih sayang kepada isteri. Kalau Encik bagi pada saya, macam itulah berjuta patah keluar nanti. Betul. Okey, sekarang kita nak dengar daripada seorang lelaki yang menjadikan Rasulullah itu sebagai panduan. Seharusnya lelaki ni kena macam mana ya? Kalau kita cakap Rasulullah, memang banyak kisah Nabi ni banyak mendengar saja Ustazah. Jadi teladan lah. Banyak mendengar ya, daripada betul. isterinya. Memang sahabat Nabi pun, Umar pun memang, Sayyidina Umar pun memang banyak mendengar. Betul. Sampai sahabat yang datang nak mengadu masalah isterinya berleter, membebel, pun tak mampu untuk mendapatkan nasihat tersebut bila mana dia mendengar Sayyidina Umar sendiri pun kena bebel oleh isteri dia. Jadi kena banyak mendengar. Jadi kalau cakap pasal tu memang kita kena belajar sikit, betul jugalah. Sebab apa? Sayyidina Umar kata pengorbanan isteri tu besar. Lahirkan anak, jaga anak, menyusukan anak, buat kerja rumah dan sebagainya. Jadi kita fikir kat situ lah. Ya, betul. Sebab tu kadang-kadang tutup mata pun kita kena apa kelemahan isteri tu kan. Jadi dia nak membebel tu, dia membebel, biarlah membebel. Tapi membebel tu pun kena membebel dengan berhikmah lah. Jangan bebel sampai ngungkit, sampai menghina, sampai merendahkan. Tidak. Tapi perempuan ni dia jenis suka ulang-ulang. Okey, Encik walaupun mendengar bateri nak habis. Okey, bukan 3% saja Encik. Okey, sabar. Dia akan okey, sahabat di TikTok mungkin akan mati bila-bila masa. Berdebar saya. Tak mati. Berdebar tengok 3% lagi. Cik, insya-Allah tenang cik, tenang. Okey, baik. Alhamdulillah kita dah sambung. Muslimin muslimat, sebenarnya para suami boleh jadi pendengar dengan syarat ikut betul lah macam sunnah Nabi dan para sahabat. Kalau dia malah nak bercakap. Tapi pendengar yang berlapang dada. Sengit sangat cik. Bukan cik yang sengit kamera. Okey. Pendengar yang berlapang dada. Jadi pendengar tapi juga kena berlapang dada. Betul?
Tapi kena juga belajar meluahkan. Sebab Nabi juga meluahkan apa yang tak patut. Nabi suka tegur isteri. Nabi suka menasihati isteri. Itu satu perkara yang saya rasa para suami kadang-kadang tu malas nak buat. Dia kata apa? Dia dah boleh fikir sendiri. Adakah isteri Nabi tak boleh fikir? Alah, tahu-tahulah dia. Sebab orang perempuan ni semula jadi suka dibimbing. Suka ditegur-tegur, suka diberi nasihat. Saya pun sama. Sebab tu kalau cik tengok saya, cik tahulah saya macam mana. Kalau ada tuan guru ke encik sendiri bagi nasihat, saya sendiri suka rasa macam dahaga menerima nasihat. Sebab itu Nabi suka bagi nasihat. Wahai Aisyah, kamu jangan begini. Wahai Aisyah, kamu begini. Isteri-isteri Nabi. Masya Allah. Last, apa lagi encik? Cara tunjuk kasih sayang. Betul lah, saya setuju dengan poin tu lah. Apa-apanya perlu tunjuk. Kemudian perlu ucap. Macam kita biasa kita bincang kan, kita sebut dalam live pun, mana-mana suami kebanyakannya sukar untuk memberi, memberi kata-kata yang indah, yang baik-baik. Ada, tapi sikit. Sikit. Setelah sikit, itu normal tak? Itu normal. Ya. Cuma nak menerima kenormalan suami tu kadang-kadang isteri susah nak terima. Yelah. Dan benda tu berlaku sampai usia orang 40 tahun, usia perkahwinan dah lanjut sebagainya. Jadi sukar, orang perempuan sukar, dia faham. Dia nak di luar dia cakap. Kalau kata sayang di luar. Rindu. Kalau tak puas hati dia nak ditegur. Tapi kadang-kadang susah nak tegur, nak terima orang perempuan lah. Itu mungkin lelaki ambil mudah je. Tak apalah. Tak apalah, telan je lah. Dan dia boleh lepaskan, tak apalah. Takut dia memendam. Memendam sampailah dia meletup. Betul. Satu benda yang menakutkan juga, Ustazah. Tak patut berlaku. Tak patut berlaku. Jadi itulah perkongsian saya lah. Masya Allah, terima kasih banyak encik. Cik jangan lari lagi. Cik nak lari dah? Ya. Ya, sebab cik nak bersiap. Tak. Ya, cik takut. Sedang takut, Masya Allah. Soalan ni kadang bahaya. Bahaya. Okey, macam ni muslimin-muslimat, alhamdulillah. Kita dah baca apa? Zikir-zikir. Lepas tu kita dah sampai zikir rahmat. Tapi kita belum selawat. Betul. Okey, kita selawat sikit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Masya Allah, kita baru selawat pada Nabi. Saya pun nak sebutkan pada encik suami dan tuan-puan yang menonton sekalian, sebenarnya memang ada hadis Nabi suruh bila sayang kena cakap sayang. Ingat tak? Yang ada seorang sahabat tu, dia bersama dengan Nabi. Sahabat ni dia duduk dengan Nabi. Lepas tu ada seorang lelaki yang lalu. Maksudnya sahabat Nabi ni lelaki lah. Ada seorang lelaki yang lalu. Lalu sahabat ni bagi tahu pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku mencintai dia." Cinta tu sayang. Sayang antara sahabat kepada sahabat, lelaki sama lelaki. "Ya Rasulullah, aku sayang dia." Lalu Rasulullah pun tanya, "Adakah kamu telah beritahu kepadanya bahawa kamu menyayangi dia?" Bayangkan Nabi tanya soalan tu. Kamu ada cakap tak yang kamu sayang dia? Lalu sahabat ni kata, "Tidak ya Rasulullah, aku tidak cakap ya Rasulullah." Lalu Rasulullah kata, "Sekarang," Nabi tak tangguh. Nabi bukan kata, "Nanti cakaplah, esok cakaplah." Nabi kata, "Sekarang kamu pergi kepadanya dan bagi tahu bahawa kamu menyayanginya." Lalu sahabat ni pun pergi dekat sahabat tu dan cakap apa? Ini kalimah sahabat tu. Boleh cari dalam hadis Nabi, boleh Google. Ayatnya adalah macam saya cakap dekat encik. Encik tengok saya, eye contact. Okey. Saya menyayangi encik. Tuan-puan jangan salah faham saya panggil suami saya encik, sebab ada orang salah faham. Dia kata, "Ustazah, saya tengok Ustazah sweet sangat dengan suami."
Ustazah panggil suami encik. Saya sekarang dah mula panggil suami saya encik juga. Saya kata, puan, saya panggil suami saya kat rumah bukan encik. Macam formal lah pula. Sungguh encik, ada yang macam tu. Berapa orang dah? Jadi saya kena declare. Saya mesti ada panggilan saya. Tapi saya takkan saya nak panggil depan live. Sayang-sayang, abang-abang, darling-darling. Saya segan. Jadi saya guna perkataan encik. Jadi ada, oh ya ke? Tapi saya dah panggil suami saya encik sekarang. Sebab saya rasa macam sweet lah. Saya tanya suami saya, encik nak makan apa? Encik dah nak tidur ke? Encik, macam tu. Sebenarnya kena faham ya, saya panggil encik ni di khalayak ramai. Tapi di panggilan, di sebalik tabir, ada panggilannya lah. Okey. Jadi, contoh encik, eye contact. Encik, saya sayang encik kerana Allah. Encik balas sana. Oh. Saya juga menyayangi anda. Anda. Tiba-tiba anda. Pelik lah pula. Saya juga menyayangi kerana Allah. Menyayangimu kerana Allah. Okey. Nampaknya encik tak dengar ceramah saya. Dengar panjang tak hafal. Tak hafal. Okey. Panjang sangat. Dengarkan ya perkataan yang dua sahabat ni saling menjawab. Ini disebut dalam hadis ya. Okey, saya bagi tahu saya menyayangimu kerana Allah. Lalu sahabat itu jawab apa? Semoga Allah juga menyayangimu kerana sayang kamu kepadaku kerananya. Panjang Panjang. Okey, encik lah cakap pada saya, encik sayang saya. Okay. Saya menyayangimu kerana Allah. Okey. Macam kenapa ada mu tu jadi ada koma? Tidak menggunakan perkataan. Okey, betul. Pengganti nama tu. Okey, saya menyayangimu kerana Allah. Okey, baik. Semoga Allah menyayangimu kerana kerana menyayangiku kerana Allah. Masya Allah. Itu doanya. Dibalas dengan doa, semoga Allah menyayangimu kerana dirimu menyayangiku kerana Allah. Boleh faham? Boleh dapat tangkap ayat tu? Saya ulang lagi sekali. Bila ada sahabat cakap, suami cakap, isteri cakap, saya sayang kamu kerana Allah. Kemudian suami balas, semoga Allah menyayangimu kerana kasih saya, kerana kamu menyayangiku kerana Allah. Faham? So cara balas tu the best, yang terbaik. Cara balas tu memang terbaik. Maksudnya bukan sekadar sahabat Nabi ni bukan sekadar jawab. Kalau yang simpelnya I love you too, I love you more, I love you much more, macam tu kan. Itu yang kadang saya balik dengan suami. I love you. Suami jawab, I love you too. Saya balas balik, I love you more. Suami saya jawab, I love you much more. Sebenarnya skema jawapan tu saya yang siapkan dah tu. Jadi suami saya kena layan je lah sampai habis, much more. Tapi sebenarnya jawapan sahabat Nabi ni perfect, lebih baik. Kalau kita sebut, saya sayang kamu kerana Allah. Suami balas, moga Allah menyayangimu kerana kamu sayang diriku kerananya. Oh, perfect answer. Betul. Itu satu jawapan dan satu balasan yang sangat terbaik yang diajarkan oleh dua orang sahabat Nabi yang saling berkasih sayang. Sebenarnya bila kita sebut saya sayang encik, ayat tu dah rasa dah sayang tu. Tapi bila sebut saya sayang encik kerana Allah, bila sebut kerana Allah, syaitan terus lari. Bila sebut saya sayang encik, kemungkinan hawa nafsu. Yelah, nafsu memang nak sayang, nak disayang. Kemungkinan sebab nak encik reply, lepas tu kita pun dapat hanya emosi. Tapi bila sebut saya sayang kamu kerana Allah, bila sebut Allah tu, dia memberi satu rasa yang berat. Maksudnya kita perlu membenarkan kasih sayang tu kerana Allah. Bila kerana Allah, memang akan ada test from Allah. Betul ke sayang suami kerana Allah? Antara testnya adalah bila suami buat sesuatu kesalahan, isteri buat satu kesalahan yang bertentangan syariat, ditegur. Kalau sayang, tak nak tegur, takut suami kecil hati. Tapi sebab benda tu rasa macam tak boleh lah kalau teruskan buat nanti. Tapi tegur juga. Itu baru sayang kerana Allah. Ramai ibu bapa tak nak tegur anak sebab takut anak jauh hati. Itu sayang kerana nafsu. Tapi kalau kerana Allah, tetap tegur anak walaupun anak tu muncung muka, walaupun anak tu dah tak nak, dah 2-3 minggu sebulan tak nak balik sebab kecil hati kena tegur hari tu. Sayang kerana Allah mesti kena pastikan ahli keluarga masuk syurga Allah. Itu sayang yang sebenar.
Sayang seorang suami pada isteri, dia akan pastikan isteri dia sama-sama masuk syurga. Sayang isteri kepada suami, dia akan pastikan suami sama-sama masuk syurga. Sayang ibu bapa pada anak, akan berjuang untuk pastikan anak-anak masuk syurga. Itu adalah bukti yang paling kuat kasih sayang cinta yang sebenar kerana Allah. Dah terlebih banyak masa sangat dan cik, dah pukul 9. Lepas tu saya ada ceramah di lokasi. Nampaknya kita hari ini sekali lagi kita tak baca Al-Maqsurat. Tuan-tuan sekalian, untuk makluman, buku Al-Maqsurat kita dah ada terbitan yang terbaru. Kalau anda tengok di Popular ke di mana-mana kedai buku, anda nampak yang warna putih. Kalau sebelum ini warna purple kan? Sebelum ini warna purple kan? Ada nampak tak perbezaan? Ini 5, ini 6. Kita dah tambah satu surah, iaitu surah Sajadah. Surah Sajadah adalah satu surah yang wajib Nabi baca juga. Okey? Lepas tu kita ada buat banyak penambahbaikan. Untuk setiap bacaan dalam Al-Maqsurat tu, kalau sebelum ini tak ada tulis berapa kali. Tapi kali ni kita dah tulis sekali. Contohnya macam ni. Dah terus ada 3 kali. Sebelum ini di bawah je. Jadi saya minta untuk terbitan terbaru, memang kita ubah suai. Dan banyak lagi lah yang kita tambah baik. Jadi kalau siapa yang dah beli yang ni, tak ada masalah. Memang tak ada kesilapan pun. Dan siapa yang dah ada yang ni, nak beli lagi yang ni bagi hadiah pada orang. Macam tu kan. Ataupun nak ada dua-dua pun, Alhamdulillah. Jadi tuan-puan sekalian, yang ni banyak stok. Memang baru saja dicetak. Warna putih bersih. Belakang tetap warna purple. Belakang purple, depan putih bersih. Okey. Jadi insya-Allah Al-Maqsurat pun kita baca masing-masing sendiri 7 hingga 8, dah 2 jam dah tuan-puan sekalian pagi ni. Saya sebenarnya cuba berusaha untuk buat 1 jam je, kita usaha lagi besok tengok berjaya tak buat 1 jam. Hari ni 2 jam. Insya-Allah encik kita cuba, encik kena bersangka baik, okey? Baik. Okey, baik. Tuan-puan sekalian, bukan kena baca juga satu hadis ni pendek saja. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap akan baca juga hadis dalam kuliah Riyadhus Shalihin kita, dan hadis ini pendek sahaja. Mudah-mudahan dapat ilmu yang baru lagi hari ini. Hadis yang ke-123 merupakan hadis yang ke-7 dalam bab banyaknya jalan membuat kebaikan. Okey, silakan cik untuk baca. Baca hadis tu lah. Baca hadis. Boleh cik. Bismillah. Anin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man ghada ila al-masjid ar-rafu' aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Okey, muttafaqun alaih maksudnya? Hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim. Masya-Allah, encik boleh jadi ustaz dah. Tuan-puan kena faham, encik suami saya backgroundnya adalah chemical engineering, kejuruteraan kimia. Dan beliau sebelum ni pensyarah dalam bidang tersebut lah selama 15 tahun. 16 tahun. Kan, 16 tahun. Jadi sebab itu encik suami ni segan panggil ustaz, tapi dah isteri dia ustazah, dia pun terpaksalah terima je lah orang panggil ustaz. Ya, encik. Okey, maksudnya adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi atau pada waktu petang hari, maka Allah menyediakan untuknya hidangan di syurga setiap ia pergi pagi ataupun petang hari. Jangan pula kita tanya, malam ustazah malam, pagi petang je ke? Sebenarnya petang itu termasuk malam. Kan kalau kita sebut good night itu memang malam, petang kita sebut apa? Good evening. Good evening petang. Kadang lewat good late. Good late. Good late evening. Good evening boleh. Evening petang. Ya. Masya-Allah. Muslimin muslimat. Pagi petang maksudnya siang dan malam. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid, menuju ke masjid pada waktu siang ataupun pada waktu malam, maka Allah menyediakan untuknya hidangan di syurga. Setiap ia pergi pagi ataupun pada petang hari. Pergi pagi, pergi petang, pergi malam. Maksudnya begini, 5 kali sehari encik ataupun saya kita pergi masjid. Setiap kali itu Allah menyediakan hidangan di syurga. Apa yang tunggu? Maksudnya apa yang menanti kita di akhirat? Hidangan di syurga yang telah Allah sediakan setiap kali kita pergi masjid. Masya Allah. Maksudnya bila dah ada hidangan di syurga, kalau kita kata macam ni kepada tetamu,
Datang ya, datang. Dah siap masak dah ni. Dah siap masak. Kan semalam dah cakap nak datang. Kita dah siap masak ni. Memang hidangan ni untuk kamu ni. Jadi bila kita dengar orang tu masak untuk kita, kuat tak untuk kita pergi? Kuat. Muslimin muslimat, kuat. Kita baru nak telefon dia, cakap tak jadi nak datang. Tapi tiba dia cakap dah siap masak ni, special ni memang untuk kamu. Kita pun kata okey. InsyaAllah nanti sampai jam sekian-sekian. Sebab hidangan telah disediakan. Tuan-puan sekalian, setiap kali kita solat di masjid, Allah menyediakan hidangan di syurga. Masya Allah, keluar paus. Terkejut, keluar paus biru yang sangat cantik. Masya Allah. Allah sediakan hidangan di syurga, tuan-puan sekalian. Jadi, jangan pula ada hidangan di neraka yang sedang menanti kita. Na'udzubillah min zalik. Bila dah ada hidangan di syurga, maka sangat kuat untuk kita pergi ke syurga. Untuk kita menyantap hidangan yang Allah telah sediakan setiap kali kita pergi dan pulang daripada masjid. Masya Allah. Moga ia memberikan kekuatan. Ustazah, surau macam mana? Sama. Maksudnya ke rumah Allah. Surau juga rumah Allah. Maka insya-Allah mudah-mudahan hadis ini memberi kekuatan kepada wanita yang sedang dengar, sebab 90% wanita ni. Wanita yang sedang dengar, untuk memberikan sokongan dan motivasi kepada suami masing-masing. Bang, tadi dengar hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sampaikan wasiat Nabi kata siapa yang pergi masjid, Allah sediakan hidangan untuknya di syurga. Maka bang, abang pergilah bang, dah tersedia dah, saya jaga anak-anak kat rumah. Ataupun abang, jom bang kita pergi sama-sama, bawa anak-anak sekali, saya pun nak juga hidangan di syurga, siap-siap dah ada menanti untuk saya. Jadi seolahnya dah ada hidangan di syurga, lagi kuatlah untuk Allah melorongkan kita untuk bertemu dengan hidangan tu, untuk kita menyantap hidangan tu di syurga. Maksudnya kita belum mati lagi, belum masuk bazar lagi, belum pindah ke alam akhirat, tapi hidangan dah ada, dah get ready dah di syurga. What mean? Apa maksudnya? Maksudnya insya-Allah kita akan dapat masuk syurga. Hidangan pun dah disediakan. Tak lama sampailah kita untuk menyantap hidangan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Masya Allah. Ada lagi. Apa dia tu? Paus biru. Terima kasih. Semua terkejut. Wow, gift paus biru. Terima kasih. Macam-macam gift TikTok ni yang pelik-pelik, yang baru-baru. InsyaAllah. Amin. Terima kasih semua. Sekadar itu, dan insyaAllah kita hari ini pun minta maaf, baca sendiri juga alamat surat masing-masing. Moga istiqamah dan zikir rahmat. Habiskan satu sekali. I love you all so much. Mohon maaf salah dan silap. Sebenarnya celoteh dengan suami isteri itu bukan kosong, ada mesej tersirat dan tersurat. Mudah-mudahan dapat sesuatu. Masya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal-as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Terima kasih yang doakan, semoga ustazah bahagia sampai akhirat kan. Semua yang mendoakan tu terima kasih banyak-banyak. Doa itu kembali pada tuan-puan sekalian. Kasih encik suami. Sayang, saya pun sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah.